Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Alias. Hari ini saya Ainul Insyirah binti Abdul Rahman dan juga rakan saya Sharifah Khadijah Nur Sabrina akan membentangkan tajuk tutorial kami iaitu perubahan sosial masyarakat Asia Timur. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Ini adalah konten kami. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, faktor perubahan sosial masyarakat Asia Timur. Yang ketiga, contoh-contoh perubahan sosial masyarakat Asia Timur. Yang keempat, kesan perubahan sosial masyarakat Asia Timur. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Kita terus pergi kepada pengenalan. Umum mengetahui bahawa negara-negara Asia Timur iaitu Korea Selatan, China dan juga Jepun merupakan salah sebuah negara ataupun salah sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang sangat besar di peringkat global, seperti contoh Korea Selatan dengan teknologi pembuatan semikonduktor dan perkapalan. Yang kedua, Jepun dengan teknologi pembuatan kereta serta artificial intelligence. Dan yang ketiga, China dengan sektor pembuatan, ekspor dan import. Kemajuan ekonomi yang dikecapi oleh negara Asia Timur pada masa kini sedikit sebanyak dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat di Asia Timur. Yang seterusnya adalah faktor perubahan sosial masyarakat Asia Timur. Faktor yang pertama adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan seseorang atau masyarakat dari satu tempat ke satu tempat yang disebabkan oleh antaranya yang pertama dasar kerajaan ataupun yang kedua tujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Saya ambil contoh negara Jepun. Pada tahun 1980-an, dasar kerajaan Jepun menggalakkan masyarakatnya berpindah ke bandar, iaitu pada ketika itu Jepun membuka bandar-bandar baru untuk tujuan pembangunan ekonomi. Dan disebabkan tujuan pembangunan ekonomi yang menawarkan peluang pekerjaan yang sangat tinggi kepada penduduk-penduduk di Jepun. Dan sebagai salah satu contoh adalah Tokyo. Dan hal ini menyebabkan masyarakat di kawasan luar bandar berhijrah ke kawasan bandar untuk memenuhi keperluan ekonomi tersebut. Seterusnya adalah negara saya ambil contoh negara Korea Selatan pula. Migrasi masyarakat Korea Selatan pula adalah disebabkan oleh perindustrian pada tahun 1970-an. Pembangunan ekonomi di Korea Selatan pada ketika itu giat membangun disebabkan oleh kerajaan mengamalkan orientasi terhadap ekspor. Disebabkan itu produktiviti industri semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah tenaga buruh juga permintaan tenaga buruh juga turut meningkat untuk memenuhi permintaan pengeluaran di peringkat global. Disebabkan oleh itu, masyarakat Korea Selatan berpindah dari kawasan pedalaman yang pada ketika itu mengamalkan pertanian sawah padi ataupun pertanian-pertanian kecil untuk memenuhi permintaan tenaga buruh di kawasan bandar. Seterusnya di China pula, penghijrahan dalaman di China ditarifkan mempunyai dua ciri yang sangat penting. Yang pertama adalah migrasi biasanya bergerak dari kawasan ladang dan kawasan pertanian yang menjadi lebih banyak kawasan bandar berbanding yang pertama disebabkan oleh migrasi yang biasanya bergerak daripada ladang dan kawasan pertanian kepada kawasan bandar dan kawasan bandar-bandar yang maju. Ciri yang kedua adalah penghijrahan dalaman China, iaitu aliran buruh yang pada dasarnya diarahkan disebabkan oleh pedalaman dari kawasan pedalaman ke kawasan pesisir atau kawasan tengah atau kawasan barat. Faktor yang kedua adalah faktor modernisasi. Sebagai saya ambil contoh di Korea. Modernisasi yang berlaku di Korea bermula pada tahun 1960, iaitu pada zaman rejim Pak Chung Hee. Pak Chung Hee memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi yang berorientasikan ekspor. Disebabkan melalui pelan ini, pelbagai sektor telah berkembang maju dan pesat.
Disebabkan oleh kekurangan sumber asli pada ketika itu, maka negara Korea Selatan mementingkan pembangunan sumber tenaga manusia. Tenaga buruh diperlukan untuk memajukan sektor industri yang membawa kepada penghijrahan penduduk ke kawasan bandar untuk memenuhi kekosongan di dalam industri. Selain daripada itu, tenaga kerja profesional juga diperlukan, terutamanya untuk di dalam industri pembuatan kereta, perkapalan dan juga tekstil. Oleh sebab itu, pendidikan pada ketika itu amat ditekankan untuk menghasilkan sumber tenaga manusia yang berkualiti tinggi dan berkemahiran. Okey, seterusnya di Jepun pula, proses modernisasi bermula semasa Meiji Restoration, iaitu dikenali sebagai era pemulihan Meiji, yang bermulanya pemodenan baru yang dilakukan oleh Jepun sebelum ini, yang mengamalkan dasar tutup pintu selama hampir 200 tahun semasa pemerintahan Shogun Tokugawa. Modernisasi pada zaman Meiji dilihat dari segi kesedaran tahap pendidikan dalam kalangan masyarakatnya, dan juga jatuhnya sistem feudal maharaja, dan juga munculnya pembentukan perlembagaan pada tahun 1889 serta perkembangan ekonomi, terutamanya pertanian baru pada ketika itu. Okey, seterusnya adalah saya ambil contoh negara China pula. Proses modernisasi di China telah bermula sejak jatuhnya era Mao Zedong dan Deng Xiaoping mengambil alih pemerintahan negara. Melalui Deng Xiaoping, beliau telah melakukan reformasi ke atas ekonomi, di mana ekonomi China dibuka kepada negara luar, dan disebabkan oleh reformasi tersebut, banyak kilang-kilang daripada luar negara mula membuka atau mula membina tapak di kawasan negara China, dan disebabkan oleh itu peluang pekerjaan dapat diwujudkan dan ramai penduduk mula berhijrah daripada kawasan pedalaman ke kawasan bandar. Okey, yang seterusnya adalah faktor budaya. Okey, faktor perubahan sosial masyarakat yang terakhir adalah budaya. Okey, umum mengetahui bahawa ajaran Konfusianisme telah berkembang pesat di ketiga-tiga buah negara, Korea Selatan, China dan juga Jepun. Dan Konfusianisme ini bukanlah suatu agama, tetapi ia merupakan ajaran ataupun falsafah yang diperkenalkan oleh Confucius. Okey, nilai-nilai Confucius ini membawa kepada keharmonian sosial, ketaatan maharaja serta menentang individualisme yang dibawa oleh Barat. Namun selepas Perang Dunia Kedua berakhir, berlaku kemerosotan di dalam ajaran Konfusianisme, dan budaya Barat mula merosak masuk di ketiga-tiga buah negara ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh perubahan sosial masyarakat Asia Timur. Okey, untuk contoh yang pertama saya ambil perubahan populasi. Okey, perubahan populasi ini dipengaruhi oleh kadar kelahiran yang rendah ataupun amalan perancangan keluarga yang sangat tinggi di kawasan bandar disebabkan oleh kos sara hidup yang sangat tinggi, dan juga kita boleh katakan golongan wanita lebih memilih kerjaya berbanding ataupun kita boleh katakan kadar kesuburan yang sangat rendah di kalangan wanita disebabkan oleh golongan wanita lebih fokus kepada kerjaya berbanding keluarga, mereka berkahwin lambat. Okey, kita ambil contoh, kita lihat perubahan populasi negara Jepun. Okey, mengikut umur. Okey, kita tengok dalam graf ni, kita buat perbandingan 1920-an sehingga 2020. Okey, kita boleh lihat populasi umur daripada 0 hingga 14 pada 1920-an dan 2020. 1920-an kita boleh tengok ia mula meningkat, naik. Okay, kita
1950-an ni kita boleh katakan zaman baby boom, dan mula menurun pada tahun 1990-an, dan juga 2020 kita tengok dia semakin menurun dan dijangka pada 2060 ia mengalami penyusutan di bawah 20 juta. Bawah sangat, kita tak tahu berapa. Seterusnya kita tengok populasi golongan tua pula. Pada tahun 1920-an golongan populasi tua adalah sangat rendah. Sangat rendah, dan ia mula meningkat secara banyak. Gap dia sangat besar sehingga tahun 2020 dia sangat besar. Seterusnya dia tengok di Korea Selatan pula. Populasi Korea mengikut umur. Dari kita bandingkan tahun 1990 sehingga tahun 2016. Yang hijau ni adalah golongan muda ataupun golongan muda lah, 0 hingga 14 tahun, dan yang kuning ni golongan tua, berumur 65 tahun ke atas. Kita boleh lihat pada tahun 1990-an golongan muda tinggi, dan kita tengok 2016 dia semakin menurun. Ia menunjukkan bahawa kadar kelahiran di Korea Selatan daripada 1990-an hingga 2016 sangat rendah, mula menurun, dan kita boleh tengok berlaku peningkatan di dalam populasi golongan tua, iaitu pada tahun 1990-an ia hanya 5.0 dan mula meningkat 2005 dan meningkat seterusnya pada tahun 2016 13.6. Seterusnya populasi di China. Populasi di China kita tengok yang warna oranye ni 0 hingga 14 tahun ni, dan merah 65 tahun yang merah. Kita tengok pada tahun 1960 0 hingga 14 sangat tinggi dan menurun pada tahun 2020. Dijangka terus menurun pada 2040. Menunjukkan kadar kelahiran di China rendah. Mungkin kita boleh kaitkan dengan polisi ni. Pada tahun 1939 kerajaan China memperkenalkan polisi One Child Policy untuk mengawal populasi China yang pada ketika itu dikatakan sangat padat. Dan kita boleh tengok populasi golongan tua pada 1960 adalah rendah dan mula meningkat 2020. Mungkin kita boleh kaitkan dengan baby boomer, sebab baby boomer pada 1950 dan kita bandingkan pada tahun ni mereka semakin tua kan. Seterusnya contoh yang kedua adalah tahap pendidikan. Tahap pendidikan di negara Asia Timur mula berkembang ataupun mula meningkat selepas Perang Dunia Kedua akibat daripada galakan kerajaan serta modernisasi yang berlaku di negara tersebut. Kesamarataan dalam pendidikan juga telah diterapkan di dalam sistem pendidikan di mana semua orang layak menerima pendidikan berbanding ketika zaman sebelum Perang Dunia Kedua, zaman dinasti di mana hanya golongan aristokrat yang layak untuk menerima pendidikan untuk mengubah social rank mereka. Misalnya sebagai contoh di Jepun, perubahan dalam tahap pendidikan dapat dilihat semasa zaman pemulihan Jepun di mana apabila pemerintahnya menggalakkan masyarakatnya untuk keluar menuntut ilmu daripada negara barat dan kemudiannya membawa pulang ilmu-ilmu tersebut ataupun teknologi yang dibelajar untuk membangunkan negara. Dan sehinggalah pada masa kini kita boleh lihat tahap pendidikan di Jepun juga boleh dikatakan mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa. Seterusnya Korea Selatan. Tahap pendidikan mula berubah secara mendadak selepas revolusi perindustrian pada tahun 1960-an. Disebabkan sebelum tu pada zaman dinasti atau Joseon
Goryeo dan juga Three Kingdom, hanya golongan aristokrat saja yang boleh menerima pendidikan. Tapi selepas 1960-an berlaku revolusi dan perindustrian, dan kerajaan menggalakkan masyarakatnya menuntut ilmu untuk memenuhi keperluan tenaga buruh yang mahir. Okey. Seterusnya negara China pula. Selepas modernisasi di bawah Four Modernization pada 1980 yang mengutamakan pembelajaran sains dan teknologi, kesedaran pendidikan mula terbentuk di dalam masyarakatnya. Seruan kerajaan untuk membangunkan negara, terutamanya di dalam sektor teknologi, telah menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kemasukan universiti. Maknanya lebih ramai kemasukan universiti di peringkat tahap degree, master dan juga PhD untuk membangunkan negara ataupun untuk menghasilkan teknologi yang kita lihat sekarang dengan China dengan 5G-nya. Okey, seterusnya adalah seterusnya kita boleh lihat dari perubahan kedudukan wanita. Okey, perubahan kedudukan wanita semasa zaman dahulu, masyarakat dahulu, zaman dinasti, berada di ranking yang paling bawah. Wanita hanya berperanan untuk berada di dapur saja dan juga melahirkan zuriat. Hal ini kerana ajaran Konfusianisme mengutamakan golongan lelaki ataupun bersifat paternal. Sebagai contoh, di Jepun, sebelum kedatangan Konfusianisme, kedudukan golongan wanita berada di tempat yang tinggi. Namun selepas kedatangan ajaran Konfusianisme, golongan wanita berada di tempat yang paling rendah. Dan selepas Perang Dunia yang Kedua, ajaran Konfusianisme itu mula merosot di Jepun dan pengaruh barat mula tersebar. Sehingga ke hari ini, wanita turut sama menerima pendidikan yang tinggi. Okey, menerima pendidikan yang tinggi dan berada di kita boleh katakan berada di menjawat jawatan yang tinggi. Okey, sebagai contoh kita boleh lihat di sini beliau merupakan Governor Tokyo. Okey, seterusnya di Korea pula. Okey, kedudukan wanita mula mendapat tempat pada akhir dinasti Joseon, di mana terdapat doktor perempuan di dalam hierarki masyarakat. Sehingga ke hari ini, kedudukan wanita Korea Selatan turut meningkat. Seperti kita boleh ambil contoh pada tahun 2015, Pak Geun-hye menjadi presiden wanita yang pertama di Korea Selatan. Okey, seterusnya di China pula. Contoh, kedudukan wanita mula berubah sejak zaman Mao Zedong, ketika beliau melancarkan revolusi kebudayaan dengan mengangkat wanita untuk turut sama berjuang membangunkan negara. Sejak daripada itu, wanita bersaing di dalam pendidikan dan juga perniagaan. Sebagai contoh, pada hari ini beberapa wanita Cina telah berjaya mendominasi perniagaan di China seperti perniagaan e-hailing, iaitu Didi Juxi, di mana CEO-nya merupakan seorang wanita, iaitu Liu Qing. Okey, sekian, terima kasih. Saya serahkan slide seterusnya kepada rakan saya, Nur Sabrina. Terima kasih kepada Nur Syirah yang telah membentangkan sebentar tadi. Sekarang ni saya akan menyambung apa yang beliau cakap. Okey, salah satu contoh perubahan sosial adalah sistem tulisan. Seperti yang kita tahu, sistem tulisan di antara negara-negara Asia Timur adalah sama. Sebenarnya pada awalnya adalah sama, sebab tulisan, misal kata daripada China, dibawa masuk kepada dalam negara Jepun dan negara Korea. Dan apabila melalui perkembangan melalui sejarah,
mereka telah mengubah sistem tulisan di Jepun menjadi lebih mudah, dan juga di Korea menjadi lebih mudah. Contoh, kanji adalah tulisan daripada tulisan Cina, tapi sekarang ni ada katakana dan hiragana. Ianya memudahkan lagi penulisan untuk orang Jepun untuk membaca. Sama juga seperti Korea yang hanja pada awalnya adalah hanya yang mereka berpendidikan saja yang boleh membacanya, tapi bila telah dipermudahkan kepada hangul, maka semua orang dapat membacanya sebab ini menjadi lebih mudah. Jadi perubahan sosial, apa kaitan sistem tulisan dengan perubahan sosial? Bila sistem tulisan menjadi makin mudah, mereka akan dapat tahap pendidikan yang sama. Masyarakat akan lebih berpendidikan, bukan sebab mereka dapat baca, mereka dapat faham apa yang mereka baca, berbanding daripada masyarakat yang sebelumnya yang memang tak tahu nak membaca betul-betul dengan betul. Contoh yang terakhir iaitu hiburan. Kita tengok kalau kita berbalik kepada sejarah, sebagai contoh China mempunyai opera, iaitu gabungan daripada tarian, nyanyian dan lakonan, dan ianya berasal dari dinasti Zhou. Dan pada zaman dahulu, bentuk hiburan bagi lelaki dan wanita yang muda dan tua, kaya dan miskin. Terdapat 5 cabang opera, iaitu opera Beijing, Yuji, Huangmei, opera Pingju dan Yu opera. Manakala di Jepun pula pada abad ke-14, iaitu Noh adalah merupakan satu hiburan yang popular, iaitu dianya menggabungkan lakonan di mana pelakon-pelakonnya perlu memakai topeng dan melakukan penggerakan yang tertentu, dan juga ceritakan kisah-kisah pahlawan pada zaman dahulu. Dan kalau di Korea juga arirang. Jadi kita dapat tengok hiburan di Asia Timur ni adalah sama je sebenarnya, tapi mereka berkembang mengikut pengedaran zaman. Contoh tadi ada opera Noh dengan arirang. Sekarang ni kalau kita tengok pada zaman moden, ada Hallyu, ada J-pop, ada anime, ada China pop dan sebagainya. Apabila berlaku perkembangan sosial ni, dia sebenarnya dari segi hiburan ada 2 impak yang sama ada negatif ataupun positif. Kalau yang positifnya, pekerjaan ianya akan mampu membuka peluang pekerjaan untuk mereka yang berminat untuk menjadi penghibur. Dan daripada segi negatifnya, kalau mereka terlampau sangat taksub kepada sesuatu hiburan tu, dikhawatirkan akan menjejaskan fizikal dan mental mereka. Ianya dikenali sebagai generasi Y, iaitu pada mulanya diperkenalkan oleh Taiwan pada tahun 1981 oleh orang Taiwan yang dilahirkan selepas tahun 1981. Yang ini disebabkan bagi mereka generasi strawberry ini merupakan generasi yang lemah, yang tak boleh berasa stres, kena dimanjakan selalu, kiranya macam mengada-ngada. Dan apabila generasi strawberry ni dia berada di dalam negara Asia Timur, ianya akan menjejaskan negara tersebut. Sebagai contoh, budaya barat. Apabila budaya barat dimasukkan ke dalam negara Asia Timur, budaya-budaya ini akan mengambil alih pemikiran generasi strawberry ni. Kenapa? Disebabkan generasi strawberry ni mereka hanya tahu berhibur, mencari masa untuk diri sendiri, berhibur dalam cara apapun. Yang penting mereka tidak berasa stres, mereka tidak ada tekanan dan sebagainya.
kenapa generasi strawberry ni menjadi macam tu, sebab hal ini disebabkan mungkin daripada faktor cara ibu bapa mereka mendidik mereka, ataupun apabila mereka terlampau banyak sangat terima daripada budaya negatif barat, mereka akan jadi macam dah dikawal oleh negara barat tu. Macam budaya Humanisme ni adalah daripada negara barat. Ianya membawa maksud ataupun boleh didefinisikan sebagai budaya yang hanya tahu berhibur saja, budaya yang hanya hidup semata-mata untuk berhibur. Jadi jika budaya ini masuk ke dalam negara Asia Timur yang sedang berkembang, yang memang maju, ianya akan efek kepada generasi-generasi yang akan datang. Sebab generasi yang nak membesar ni, kalau tak dikawal daripada mereka masih kecil, akan risaulah. Kalau mereka dah besar, mereka terpengaruh pada budaya macam ni, mereka akan menjadi manusia yang kurang bertanggungjawab kepada negara mereka. Dan ini ada salah satu kesan negatif terhadap perubahan sosial. Yang kedua adalah masalah sosial. Masalah sosial apabila masalah sosial ni dia timbul juga disebabkan budaya negatif barat. Contoh, negara Asia Timur ni ada banyak jenis arak, ada banyak jenis bir. Bila dah terjual banyak jenis arak, banyak jenis bir, ini secara tak langsung akan menaikkan keinginan seseorang tu untuk mencuba walaupun pada usia yang muda. Contoh macam kalau kita tengok budaya Korea, memanglah mereka ada budaya minum, tapi budaya minum tu hanya bila mereka nak jumpa kawan baru ataupun di antara syarikat-syarikat. Tapi bila dah terlampau banyak sangat permintaan arak, jadi arak tu akan dijual di semua kedai. Bila dijual semua kedai, kadang-kadang bila remaja yang tak cukup umur beli arak, mereka tak check pun, mereka jual je. Padahal memang salah kalau jual arak kepada remaja yang bawah umur. Dan ianya menggalakkan remaja tu lah untuk minum, untuk memabukkan diri mereka. Dan bila terlampau banyak sangat minum, nanti ianya akan merosakkan kesihatan fizikal dan mental. Dan bukan saja disebabkan kedai-kedai runcit je yang mampu memberikan arak kepada remaja, tapi disebabkan ibu bapa mereka sendiri yang beli arak dan simpan di dalam rumah. Dan secara tidak langsung, apabila anak-anak mereka lihat minum, mereka akan tertagih nak lagi, dan ianya mampu melidkan, ianya mampu ke arah masalah sosial. Dan yang terakhir, kesan daripada perubahan sosial iaitu persamaan peranan jantina. Iaitu seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu kedudukan wanita diletak pada tahap yang paling bawah sekali. Memang paling bawah sehingga kan mereka tidak boleh bekerja, mereka hanya perlu macam menjadi hamba abdi, melayani lelaki. Tapi pada zaman sekarang, bila berlakunya perubahan sosial, mereka ada peluang pekerjaan, mereka mampu menyara hidup mereka, mereka tidak perlu bergantung pada lelaki lagi. Macam mereka ada tanggungjawab mereka sendiri pada keluarga, pada diri sendiri, pada mungkin anak-anak. Bila adanya perubahan sosial, jadi pekerjaan untuk wanita pun ada. Tidak semestinya lelaki je harus bekerja, tapi wanita pun boleh bekerja bila berlakunya perubahan sosial. Sebab tahap pendidikan semua dah diberi sama rata kepada lelaki dan wanita, jadi semua pun mampu bekerja. Dan sebagai kesimpulannya, perubahan sosial dapat memberi impak yang positif dan negatif. Dan apabila terjadinya impak negatif,
pemimpin-pemimpin di Asia Timur perlu menutupi jurang tersebut, dan beberapa juga perlu bermainkan peranan yang penting untuk memberikan didikan yang cukup kepada anak-anak mereka agar mereka membesar menjadi masyarakat yang berguna. Dan juga negara-negara Asia Timur ni apabila mereka mempunyai masalah, mereka akan cuba sedaya upaya mereka untuk menutupi masalah tersebut, sebab mereka lah yang paling pantas daripada negara-negara yang lain. Macam kita tengok pada hari ini coronavirus, Korea mampu mengurangkan kes, dan China pun di Wuhan pun semakin membaik. Jadi negara Asia Timur ni dianggap sebagai negara yang maju ke depan berbanding daripada negara-negara lain pada pendapat saya lah. Mereka lebih advance, mereka lebih maju ke depan berbanding negara lain. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.